Lepas tu imam sunat melazimi tiap-tiap pagi Jumaat, sunat melazimi. Tapi ada pandangan mengatakan tidak sunat melazimi sebab akan menimbulkan kekeliruan kepada orang ramai. Jadi seolah-olahnya subuh pagi Jumaat wajib sejadah, wajib dahri. Jadi dia kata sekali-sekala kena tinggal. Tapi pandangan muktamad tidak seumpama tu. Tetap wajib, tetap sunat melazimi tiap-tiap minggu. Oh, kalaulah perkara sunat, kalau melazimi sentiasa tak mahu tinggal, menyebabkan orang akan beranggapan wajib. Banyak benda sunat tu imam ketinggal jaga-jaga. Banyaklah perkara sunat imam ketinggal jaga-jaga. Contohnya rakaat pertama kedua baca kuat sentiasa. Kena tinggal juga tu. Nanti makmum ingat ke baca kuat subuh maghrib isyak tu wajib kan? Kena tinggal. Tak, tetap kita melazimi. Ada yang berpandangan begitu. Mana kalau tiap-tiap pagi Jumaat, kat pertama lepas patah sejadah, kat kedua lepas patah dahri. Jadi mungkin ada orang-orang tak belajar ni, wajib. Ada. Walaupun dipaham itu pun tetap imam sunat melazimi. Kalau kerana takut difahami kata wajib, perkara sunat kena tinggal jarang-jarang, banyak perkara sunat kena tinggal jarang-jarang. Ya? Tak kau kepiuh je matang semayang. Kena buang kau kepiuh jarang-jarang. Pak Netum kata wajib kan? Gitu. Ada orang faham gitu. Mana kalau tiap-tiap minggu sejadah dahri, mana mungkin orang kampung faham. Tengok bunyi dia masjid tiap-tiap pagi Jumaat sejadah dahri wajib orang kali, sekalipun tetap sunat melazimi, jangan tinggal. Dia surah Muayyanah ni, contoh sejadah dahri ni, dia bukan kata tu imam semai subuh kan, semai subuh sahur di rumah pun sejadah dahri juga. Kalau kita tak pandai tu pergi masjid tupang tu imam. Qiraatul imam qiraatul lahu. Baca imam bacaan makmum, mana sejadah makmum ada, dahri makmum ada. Lepas tu pandai ke tak? Tak pandai, lepas tu mari masjid. Kalau pandai bolehlah mayang subuh di rumah, lepas baca Fatihah baca sejadah, lepas baca Fatihah baca rakaat kedua. Dah tak pandai dah ingat tu kena pergi masjid. Ini bukan untuk tu imam ni, untuk semayang subuh, imam ataupun seorang diri. Imam ataupun seorang diri, makmum dengar bacaan tu imam. Seorang diri pun sunat baca surah sejadah dengan surah dahri. Sunat tu. Dok pandai juga, ambil hujung-hujung dekat-dekat nak sujud sejadah. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim. 2-3 ayat sampai di innama yu'minu bi ayatina alladhina iza zukiru biha kharru sujada tu. Ambil dah 3 ayat sebelum tu. Ingat tu saja. Ingat di ayat sejadah je. Pun tak apalah, ambil tu lah. Rakaat pertama habis baca Fatihah, innama yu'minu bi ayatina alladhi. Lepas baca Fatihah ni, jangan Fatihah tinggal pula. Lepas baca Fatihah, rakaat pertama subuh ni lah. Innama yu'minu bi ayatina alladhina iza zukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbiru. Pun sujud jadah. Lepas tu naik nak baca tatajafa junub, dah ingat dah wakak ni. Allah, saya je. Jangan buat gitu, baca lah pak, ambil panjang sikit. Hak ni hak paling paling komang ke paling bodoh? Paling komang, paling bodoh dah, paling tak reti. Menung pula. Jangan ambil gitu, ambil lah panjang sikit. Comel lagi apalah sejadah tu. Pergi masjid. Tu baru betul. Pergi masjid lah. Ngaku dah kena pergi masjid dah. Pergi masjid lah. Kat pertama sejadah, kat kedua dahri. Makmum ada surah tu. Makmum dah ingat, itu imam baca. Kalau nak tinggal sejadah ke dahri. Cuma kadang-kadang, yelah masjid ni, dia baca surah sejadah. Dia baca separuh. Lepas tu sejadah, dia bangkit berdiri, dia baca tatajafa junubu beberapa ayat, dia rokok. Rakaat kedua dia sambung pula surah sejadah tadi. Tidak afdal gitu. Dia kena ada 2 surah yang berlainan. Sebab tu Nabi tetap dah rakaat pertama sejadah
Rakaat kedua dahri, surah Al-Insan. Walaupun rakaat pertama kamu baca sejadah tu tak habis sekalipun, rakaat kedua bukan tempat sejadah, rakaat kedua tempat dahri. Jangan duduk langgar sepadam gitu. Yang pertama, kamu tak habiskan baca sejadah, malah dah situ, pandai dia lah sekolah nak baca. Tiba-tiba rakaat kedua tempat dahri, dia langgar pula sepadam, sejadah dia baca pula situ. Yang pertama, dia tak habis sejadah tu kurang afdal dah, tak apalah dia malah. Yang dia ambil pula ujung sejadah, dia pergi singkir pula dahri tu, siapa suruh? Maknanya kalau rakaat pertama dia secara tak habis sekalipun, rakaat kedua tetap surah dahri. Dia pergi buang surah dahri, dia ambil sejadah, dia malah nak habis baca rakaat pertama, dia letak rakaat kedua. Ni tak ada kefakihan orang panggil. Tak sekalipun rakaat pertama dia tidak habiskan baca sejadah, rakaat kedua bukan sambungan sejadah, rakaat kedua tempat surah dahri. Rakaat kedua dia baca dahri separuh dia rokok, boleh dahri dah walaupun dia baca separuh pun. Tapi jangan kerana malah nak habis sejadah rakaat pertama, hujung sejadah tu dia pergi bubuh rakaat kedua, dia singkirkan surah dahri. Oh tu tak erti pekoh kita orang panggil. Oh dah buat kerja gitu. Ni banyak timang buat gitu. Elang tak cukup bang kali. Taklah. Dia taklah kalau dia malas sekali pun tu atas dia lah. Rakaat pertama dia tak habiskan baca sejadah sekalipun. Rakaat kedua tetap surah Ad-Dahri, surah Al-Insan, bukan tempat sejadah. Dia kena ada dua-dua. Dia kena ada dahri dan sejadah. Sejadah dan dahri. Sehingga kan ni kita makmum ni. Kita makmum. Kalau kita sempat dengan tu imam rakaat pertama, okeylah, clear lah. Imam rakaat pertama dia baca surah sejadah. Kita mari pun di penghujung dah rakaat pertama, tak ada masalah tu. Imam rakaat dia baca dahri. Tiba-tiba kita lambat satu rakaat. Kita lambat satu rakaat. Kita sampai imam rakaat kedua. Imam baca surah Ad-Dahri. Lepas imam beri salam, kita tambah rakaat. Ni kita jadi seorang diri dah ni. Seorang diri dah. Yang mana sejadah dengan dahri sembahyang subuh imam ataupun sembahyang seorang. Bukan gitu. Sekarang ni rakaat kedua, rakaat pertama makmum tadi ni, imam rakaat kedua, imam baca dahri. Okey, selesai. Kita makmum. Gantung untuk imam sudahlah. Tak bacalah makmum ni. Bila imam beri salam, makmum sudah menjadi seorang diri rakaat kedua subuh. Di situ makmum nak kena baca apa? Dia ada dua pandangan di situ. Satu pandangan, apabila rakaat kedua tampaknya adalah dahri. Ada satu pandangan, dahri kamu dapat rakaat pertama tadi dengan imam rakaat kedua subuh, rakaat kedua makmum tu baca sejadah pula lah. Tu satu pandangan. Ada ni. Ni makmum hak tambah rakaat kedua seorang diri ni. Hukum ni tak usah tengok masjid mana pun tak ada. Bukan kata masjid ke payung, masjid mana pun tak ada. Subuh pagi Jumaat dia mari lambat, imam rakaat kedua dia baru masuk semayang. Okeylah, imam baca dahri, dia rakaat pertama, dahri imam tu boleh ke dia lah sebab dia makmum. Bila imam beri salam, dia pun bangun tambah rakaat kedua. Dia seorang diri. Jadi satu pandangan, rakaat kedua subuh adalah dahri, dia kena baca dahri. Rakaat pertama tadi imam rakaat kedua kan, dia baca dahri dah. Tu bahagian dengan tu imam, ni bahagian dia kena baca dahri pula. Satu pandangan, dahri kamu ada dah, kamu kena baca sejadah. Atau dua-dua tu kena ada tu. Kalau tu imam. Lepas tu makmum pula, apabila seorang diri subuh, orang kedua subuh, sunat baca kuat ke baca perlahan? Sunat baca kuat. Baca kuat lah. Baca sejadah pula. Sedap tu imam ni juga. Sedap hak tambah rakaat juga baca surah sejadah. Tu imam tadi tu baca kokak minggu depan kita ke dia dah buat raya. Jadi baca kuat. Lepas tu baca kuat, baca sejadah pula kuat, lacau molek, suara sedap. Minggu depan rapah hak tu imam lah. Apa tu imam baca sejadah tadi kokak dah lah baca dah sedap. Sunat gitu. Tapi tak ada makmum buat. Tapi sunat gitu. Mana tu imam di makmum ni rakaat pertama, imam rakaat kedua, imam baca dahri. Jadi dia rakaat pertama dia tu clear lah, tak ada masalah di makmum. Bila imam beri salam, makmum jadi rakaat yang kedua seorang diri subuh. Dia kena baca dahri ke sejadah. Itu dua pandangan khilaf ulama. Tiba-tiba rakaat kedua subuh tadi imam tak baca dahri pun
Imam pergi baca surah Duha ke contohnya. Rakaat pertama imam baca sejadah. Rakaat kedua imam baca Wadduha je. Jadi makmum ni ikut imam rakaat kedua. Jadi tak ada dahri ya makmum ni. Lepas imam salam, makmum tambah rakaat. Makmum lepas baca Fatihah, sunat baca sejadah sampai ke habis, sunat baca dahri sampai ke habis. Minggu depan dia ikut imam. Suka pula dah. Gimana? Ni kalau dia sungguh viral lah, nak FB lah apa dia. Orang ambil gambar kat belakang. Oh Allah, sejadah. Macam bunyi macam Imam Mekah bunyi. Dahri pula. Macam Imam Mekah. Minggu depan dia ikut imam lah. Dan sekarang ni dia ikut imam kat kedua, dia kat pertama, tapi imam baca Wadduha, tak baca dahri. Lepas tu imam beri salam, dia pun tambah surakaat. Sejadah tak ada, dahri tak ada. Dia kena baca lepas Fatihah, baca sejadah dan baca dahri. 2 surah pada 1 rakaat. Sebab ini surah yang muayyanah, yang diatur oleh Nabi SAW. Jangan tinggal ni. Cuma kalaulah subuh pagi Jumaat, dia musafir. Subuh pagi Jumaat dia musafir, maka tidak lagi disunatkan baca sejadah dengan dahri. Tak sunat lagi. Dulu pernah lah dia pergi ke Lumpur, puk dia ni sebuah bah. Lepas tu berhenti tu, mungkin orang sudah dah semai subuh apa semua, dia pun berjemaah lah semai subuh ni. Hebat guru dia. Guru kami ni nak baca sejadah ni, hak tak pandai semai suku dia kata, tak pandai apa, setakat nak cuci sejadah ajar je lah. Hebat guru dia ni. Guru dia, tu imam dia, tu imam masjid tu sesada. Jadi dia mari subuh pagi Jumaat musafir ni. Dia pun puk dia, tu imam dia lah. Hak pandai sikit dan ramai-ramai tu akan baca sejadah. Hak tak pandai ni, kamu tak ikut kami nak cuci sejadah. Kemai suku. Walah ajar lah cuci sejadahnya. Dia semai suku sebab kami nak cuci sejadah. Disuruh tak pandai tu semai suku lah, jemaah suku. Allah kata ajarlah sejadah. Kalau musafir seumpama tu, tidak lagi disunatkan baca sejadah dengan dahri. Tidak lagi disunatkan baca sejadah dengan dahri. Dia ada 2 riwayat hadis. Satunya kuliah kulullah, satunya al-falaq an-nas. Tak ada dah sejadah dahri kalau musafir. Kalau musafir, kita musafir ni, kita musafir, sama ada kita jadi imam ke, sama-sama grup musafir kita, ataupun kita semai seorang diri ke, subuh pagi Jumaat kita musafir, kita seorang diri ni semayang, orang masjid sudah dah, tidak ada sejadah dahri. Disunatkan baca kuliah kulullah ataupun al-falaq an-nas. 2 riwayat hadis, dua di situ, sama ada kuliah kulullah ataupun al-falaq an-nas, muawwizatain dia panggil, al-falaq an-nas. Yang pertama lepas Fatihah kuliah, yang kedua lepas Fatihah qul huwallah. Satu ataupun yang pertama lepas Fatihah al-falaq, yang kedua lepas Fatihah an-nas. Itu kalau subuh pagi Jumaat ketika musafir. Tak sunat lagi baca sejadah dengan dahri. Tapi sejadah panjang, kuliah tak panjang mana, al-falaq tak panjang mana, tetap afdal baca surah yang diatur oleh Nabi, walaupun pendek daripada surah yang lain yang tidak diatur oleh Nabi, sebab dia dalam musafir subuh pagi Jumaat. Kuliah kulullah ataupun al-falaq an-nas, surah yang dibaca selepas membaca Fatihah. Ini berkait dengan surah yang muayyanah yang diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kalaulah, ni kalau berlaku, dia subuh ni lewat sangat-sangat dah. Subuh ni lewat sangat-sangat dah. Kalau dia baca sejadah dengan dahri, terbit matahari. Pandangan muktamad tetap sunat baca sejadah dengan dahri, tapi ambil sekerat-sekerat. Jangan ambil banyak sebab nak habis subuh dah. Sebab nak habis subuh dah. Kalau di subuh Jumaat sempit waktu, nak habis waktu dah, kena ambil surah pendek yang lain ke? Dah baca sejadah dengan dahri juga, tapi tak boleh baca lengkap lah sebab nak terbit matahari dah. Tetap sejadah kena baca, dahri kena baca. Kemudian untuk subuh pagi Jumaat ni, untuk sejadah, dia tak boleh ambil surah yang lain. Mana? Iqra pun ayat sejadah juga. Wasjud wa qatarik tak sejadah. Dia tak boleh ambil ayat yang lain. Sekarang subuh pagi Jumaat baca surah sejadah, sunat sejadah.
tak ingat surah sejadah. Nak ambil surah Iqra, tak boleh. Ada ni. Kalau dia baca surah Iqra, tujuan untuk sejadah pagi Jumaat, yang pertama harap, sampai masa sujud, dia pergi sujud, batal semayang. Tak boleh. Sekarang subuh pagi Jumaat, surah sejadah lah untuk sejadah. Dia tak ingat surah sejadah, dia ambil surah Iqra. Gati nak sujud sejadah. Dia baca surah Iqra dengan kosak nak sujud, hukumnya haram. Sampai masa habis surah Iqra disujud sungguh, batal semayang subuh dia tu. Batal semayang subuh dia. Dia tak boleh nak ambil surah yang lain. Surah tempat sejadah yang lain. Tak boleh. Dia kena hanya boleh ambil surah sejadah sahaja. Tak boleh ambil Iqra. Dulu Terengganu ada orang amal gitu. Dia amal gitu. Subuh pagi Jumaat, dia tak baca sejadah, dia tak ingat, dia baca Iqra lah. Wasjud wa qatarib, dia pun turun sujud sejadah, dia pun naik berdiri, dia pun rukuk. Rakaat pertama subuh. Itulah amalan dia nya. Bila saya kata tak boleh buat gitu, batal semai subuh. Bagi pandangan Ibn Hajar, batal semai subuh. Tak boleh buat gitu. Dia main nak jumpa pun dia tak jadi mari. Mungkin dia ditanya orang lain dah orang kali. Tak boleh. Dan memang ada tempat yang tiru tempat itu buat gitu. Satu tempat yang buat gitu, yang dianggap sebagai guru lah merekanya. Ada tempat lain tiru juga. Kemudian tak ada dah. Sekarang tak ada dah. Dulu lama tempat tu, berpuluh-puluh tahun dia amal. Subuh pagi Jumaat, dia tak baca surah sejadah. Tak ingat ke macam Wallahu'alam. Dia baca surah Iqra. Tak boleh. Tetap kena baca surah sejadah. Kalau dia baca Iqra dengan kosak nak sujud, baca tu salah dah. Disujud saja, batal semayang subuh dia. Dah tak ingat ke, tak ada apa-apalah. Sabih dengan hal atas gati dia. Kalau tak ingat, ambil pendek-pendek sejadah tu. Dah ingat juga. Sabih dengan hal atas. Sabih dah ingat juga. Kuliah Allah lah. Tu je lah. Subuh pagi Jumaat, kita semayang seorang. Sejadah ngedari tak ingat lah semayang seorang ni, tak ingat, maka ganti dengan sabihi dengan hal atas. Sabih dah ingat kau? Ingat. Kita orang tua ingat. Jangan tanya budak-budak. Tanya budak-budak, walaupun dia Quran ngaji habis, kita suruh dia baca sabih, dia ingat. Dia baca Quran khatam habis, tapi dia tak macam kita dulu juz amma muqaddam ni kita baca sebelum baca Quran besar. Kita dulu zaman kita juz amma ni kita alih. Kita ngena ke tak? Tak ngena. Kita lebih kepada ingat. Ulang-ulang kita lebih kepada ingat. Bila kita ngena, lepas naik Quran besar kan, pada masa baru kita ngena. Jadi juz amma ni seolah-olahnya kita hafal, tapi kita tak kata hafal, tapi kita bawa kerja petuk kita baca. Okey, alih. Sebenarnya kita tak ngena, kita hanya hafal. Kita ingat. Lepas tu kita ngaji pekat dulu, memang kita juz amma memang kita boleh baca. Amal tasa'alum pun memang kita boleh baca. Budak sekarang baca sabihi dengan hal atas, tak boleh. Dia tak ingat. Dia ngaji Quran khatam, ngaji Quran pandai, tapi kita ingat. Dia tak boleh bawa dalam semayang sabihi hal atas. Ada gitu. Budak yang khatam Quran, budak yang pandai baca Quran, tapi dia tak ingat juz amma. Kita ingat sebab kita ngaji pesen gitu. Pesen tak mengena. Naik Quran besar, barulah mula kita nak ajar mengena. Tu ngaji pesen dulu. Pesen sekarang ni dia ngaji ambil Al-Baqarah dulu, juz amma kemudian sekali. Kan sekarang ni kan dia baca kaedah Iqra, dia ambil Quran besar. Kita ambil juz amma dah, dia ambil Quran besar. Kalau khatam tak apa. Kalau tak khatam, tak siapa juz amma tak pernah baca. Nak baca dah semayang macam mana? Hal ni cerita ni budak khatam Quran, suruh baca sabih hal atas, tak boleh baca. Kita tak boleh baca. Tu tanya ni dia orang generasi dulu ingatlah. Jadi kita nak baca jadah dari tak ingat, baca sabihi dengan hal atas. Ganti sejadah dengan ad-dahri kalau tak ingat. Sabih dah ingat juga, hal atas tak ingat juga, ganti dengan kuliah Allah. Ganti dengan kuliah Allah. Ni kalau sejadah dahri tak ingat,
Sabihal atar dah ingat, ganti dengan kuliah kul huwallah. Kemudian di antara surah muayyanah laginya, mungkin minggu ni pun dah habis lagi bab surah. Kalau sunat nyaring tu kita bicara semula lah tu, baca saja dah tadinya. Tapi undur balik kepada bicara membaca surah. Surah muayyanah laginya Maghrib malam Jumaat. Maghrib malam Jumaat kuliah kul huwallah. Faham dah ni kuliah kul huwallah ni? Kuliah kul huwallah ustaz, Fatihah tak baca ke? Jangan duk cik tanya begitu. Fatihah nak baca tu rukun. Kita bicara surah ni. Maghrib malam Jumaat, rakaat pertama lepas Fatihah kuliah, rakaat kedua lepas Fatihah kul huwallah. Jadi panjang ayat, pendek. Maghrib malam Jumaat, surahnya kuliah kul huwallah. Kuliah nak baca masa mana ustaz? Rakaat berapa? Allah. Kita tanya tu. Kuliah kul huwallah. Maghrib malam Jumaat. Ada ni. Itu surah muayyanah. Sudah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu maghrib malam lain tu kita nak baca Al-Ha ke Alam Tarakai ke kepada kita lah. Tapi maghrib malam Jumaat kuliah kul huwallah. Tiba-tiba kita jadi imam ataupun kita semai seorang. Jadi imam pun sama, semai seorang pun sama. Kita rakaat pertama baca Al-Ha, tak ingat ke malam Jumaat. Baca Al-Ha separuh, oh ni malam Jumaat ni, sunat berhenti Al-Ha tu. Bismillah semula, baca kuliah. Jadi gitu. Makmum pun pelik. Tadi baca Al-Ha, tak habis berhenti. Lekat ke? Tak lekat. Lupa. Ini maghrib malam Jumaat. Dia kena baca kuliah. Dia kena berhenti. Hak dia baca surah yang lain. Hak contoh Al-Ha tadi. Rakaat pertama dia baca Al-Ha ke Mutakasir. Sampailah selesai rakaat tu, rokok apa semua. Naik kat kedua, dia pun teringatlah ni malam Jumaat ni. Bapa rakaat pertama tadi baca Al-Ha. Habis rakaat kedua dah ni. Lepas baca Fatihah, dia sunat baca kuliah sekali, sunat baca kul huwallah sekali. Ni imam. Imam sama semai seorang pun sama. Dia imam, semai seorang pun samalah. Rakaat pertama dia baca Al-Ha ke Mutakasir sampai ke selesai. Dia rokok, sujud apa semua. Barulah dia teringat, ini maghrib malam Jumaat ni, bapa dia baca Al-Ha ke Mutakasir, baca kuliah lah maghrib malam Jumaat. Kalau maghrib malam lain bacalah Al-Ha Alam Tarakai ke tak apalah. Ni maghrib malam Jumaat ni, baca kuliah. Dapat, tapi selesai rakaat pertamanya. Naik rakaat kedua, lepas baca Fatihah, sunat baca kuliah ayyuhal kafirun, dan sunat tambah pula baca kul huwallahu ahad. Dua ni jangan tinggal. Sebab apa? Surah yang muayyanah, surah yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maghrib malam Jumaat kuliah kul huwallah. Isyak malam Jumaat sama dengan sembahyang fardu Jumaat. Surah apa? Jumaah dengan munafikun. Isyak malam Jumaat, imam ataupun sembahyang seorang sembahyang fardu Jumaat. Surahnya apa? Yang muayyanah, yang ditentukan oleh Nabi. Rakaat pertama lepas Fatihah, surah Jumaah. Rakaat kedua lepas Fatihah, surah Munafikun. Isyak malam Jumaat, sembahyang fardu Jumaat. Hak ni yang diamalkan oleh almarhum Tok Aisyah pasti tumbuh. Yang kita pelajar ni, jadi ingat Jumaah dengan Munafikun bukan kita hafal. Tapi itu 2 kali seminggu tu baca dalam sembahyang Isyak malam Jumaat dengan sembahyang fardu Jumaat. Almarhum Tok Aisyah ni dia akan baca Jumaah Munafikun. Jadi kita hak tak hafal ni jadi ingat. Balik kampung nak jadi tok imam, kita hanya ulang sekejap je. Hafal jugalah balik kampung, tapi bukan hafal dak susah dah lah, sebab kita ingat dah. Tapi ingat bukan ingat sungguh lah, sebab kita dah hafal. Cuma dah Isyak malam Jumaat, Jumaah Munafikun lepas Isyak malam Jumaat, sembahyang fardu Jumaat pula, Jumaah Munafikun 2 kali seminggu tu gua baca. Jadi kita jadi ingat. Itu amalan almarhum Tok Aisyah pasti tumbuh. Kalau kita dah ingat Jumaah Munafikun, Isyak malam Jumaat, sembahyang fardu Jumaat, baca sabihi dengan hal atas. Tu ganti Jumaah dengan Munafikun. Itu di antara surah yang muayyanah. Jadi minggu depan kita akan sambung lagi lah berkaitan dengan bacaan surah yang muayyanah, surah yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunat nyaring pada keduanya jika nyaring Fatihahnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin
Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.